Okey, Assalamualaikum. Okey, apa khabar semua? Anak-anak murid Cikgu 5 Ibnu Sina 2021. Okey, dah lama cuti kan? Okey. Sepanjang cuti tu ada tak baca buku? Ada tak tengok-tengok latihan? Okey, jadi cikgu harap jangan tinggal Jangan tinggal terus, nanti awak lupa. Okey. Jadi ni kelas yang pertama kita pada tahun ni. Okey. So kita akan terus masuk tajuk 1 lah. Okey, tajuk 1. So hari ni cikgu akan cover untuk 1.1 sahaja, iaitu daya paduan. Okey. Okey, daya paduan. Okey. Okey, jadi cikgu harap semua boleh bagi perhatian, dan kalau tak faham boleh ulang-ulang balik. Okey, boleh ulang-ulang semula. Okey, nanti yang ni cuma cikgu buat video untuk penerangan saja. Latihan nanti cikgu bagi dalam bentuk WhatsApp. Okey, cikgu bagi dekat WhatsApp, nanti awak buatlah. Okey. So kita mula. Okey, daya paduan. Okey, sebelum kita pergi berlanjut daya paduan, okey, kita tengok dulu beberapa jenis daya. Yang pertama, berat. Okey, berat dikenali juga sebagai daya graviti. Okey, yang bermaksud daya yang bertindak ke atas jasad yang berjisim disebabkan tarikan graviti yang sentiasa bertindak ke arah pusat bumi. Okey, jadi berat ni sentiasa bertindak ke bawah lah, ke arah bawah. Okey, yang kedua, tindak balas normal. Okey, tindak balas normal, daya yang bertindak ke atas objek oleh permukaan yang bersentuhan dengan objek pada arah yang berserenjang dengan permukaan objek itu. Okey, daya yang bertindak ke atas objek yang oleh permukaan yang bersentuhan. Okey, oleh permukaan yang bersentuhan. Okey, jadi buku dia bersentuhan dengan permukaan meja. Okey, bersentuhan dengan permukaan meja ni melintang. Jadi dia punya tindak balas normal dia menegak 90 darjah. Dia kata kat sini berserenjang. Okey, kalau kita punya landasan kita condong, kita punya permukaan kita condong, okey, objek ada ke atas permukaan condong. Okey, jadi dia punya daya tindak balas normal pun condong juga. Okey, dengan syarat 90 darjah. Okey, tindak balas normal ke sini, permukaan yang bersentuhan dia condong macam ni. Okey, 90 darjah. Okey, kemudian tegangan. Okey, tegangan ialah daya tarikan yang dihasilkan oleh tali, kabel, rantai, spring dan sebagainya untuk menentang daya yang bertindak kepadanya. Okey, jadi ni objek yang disambung dengan takal ni. Okey. Okey, kemudian disambung dengan tali. Okey, dua objek ni mempunyai berat. Okey, berat daya ke bawah. Okey. Okey, berat daya ke bawah. Okey, kejap. Dek. Okey, semula tegangan. Okey, daya tarikan yang dihasilkan oleh tali, kabel, rantai, spring dan sebagainya untuk menentang daya. Okey, jadi daya berat ke bawah. Jadi tegangan tali tu ke atas. Dia bertentangan dengan berat tadi. Okey, bertentangan dengan berat. Okey, ni kalau objek ni tali kita tarik ke sini. Okey, tarik ke kanan. Jadi tarik ke kanan, so tegangan dia menghala ke kanan. Okey, kemudian seret ataupun daya seretan. Okey, daya yang sentiasa menentang arah gerakan. Okey, daya geseran, rintangan udara dan rintangan air adalah merupakan contoh seret. Okey, kalau objek ni, kereta ni bergerak ke kanan, daya seretan dia bergerak ke kiri. Dia menentang arah gerakan. Okey, begitu juga kalau kapal terbang ni lah. Okey, bertentangan arah. Okey, kemudian tujahan. Okey, tujahan enjin. Okey, tujahan enjin, daya yang dihasilkan oleh kenderaan untuk menggerakkan kenderaan. Okey, jadi kenderaan kereta ni bergerak ke hadapan, so tujahan enjin dia ke hadapan lah. Okey, sama juga dengan kapal terbang ni.
Okey, daya apung, daya yang bertindak ke atas oleh bendalir disebabkan oleh berat bendalir yang disesarkan. Okey. Kalau orang yang berenang, daya apung, terapung, dia terapung. Okey, terapung ni boleh jadi terapung dalam air ataupun terapung di udara. Okey, kalau terapung dalam air, okey, daya yang bertindak ke atas oleh bendalir yang disebabkan oleh berat bendalir. Kalau dalam air, bendalir tersebut ialah air. Kalau dekat udara, bendalir ialah udara. Okey, udara pun dia mempunyai berat juga. Udara yang dalam belon ni. Okey, kemudian daya angkat. Okey, ni contoh-contoh daya je lah cikgu tunjuk. Nak bagi lebih detail, okey, dia ada subtopik lain pula. Okey, daya angkat, daya yang mengangkat kapal terbang, helikopter atau drone disebabkan sayapnya yang berbentuk aerofoil. Okey, daya angkat ni daya yang membolehkan objek itu terangkat. Okey, barulah kita pergi kepada daya paduan. Okey, paduan. Maksud daya paduan. Okey, gabungan dua paduan. Daripada perkataan padu, berpadu. Okey, gabungan dua atau lebih daya yang bertindak menjadi satu daya tunggal dengan kaedah vektor. Kaedah vektor maksudnya kita kena ambil kira arah daya tersebut. Okey, jadi tengok balik, gabungan dua atau lebih daya menjadi satu daya. Okey. Okey, penentuan daya paduan. Okey, daya paduan dia boleh jadi dalam keadaan selari. Dalam keadaan selari ataupun tidak selari. Dua daya yang tidak selari. Okey, so kita pergi satu-satu. Daya paduan selari. Okey, dalam keadaan selari. Okey, untuk menentukan magnitude daya paduan menggunakan operasi tambah atau tolak sahaja. Okey, senang sangat, tambah atau tolak sahaja. Arah daya yang dihasilkan adalah dalam arah yang sama atau bertentangan dengan arah asal. Dia boleh jadi sama, dia boleh jadi bertentangan. Tengok kepada nilai daya. Okey, contoh. Okey, kat sini dua daya selari dan sama arah. Okey, dua daya selari dan sama arah. Okey, ginilah cikgu bagi contoh. Ni satu kotak ditarik oleh dua orang budak. Satu tarik dengan daya F1. Budak yang kedua, pelajar yang kedua tarik dengan daya F2. Okey. Okey, jadi dua daya ni bergabung. Okey, dua daya ni bergabung, arah yang sama. Jadi bila arah dia sama, kita cuma tambah F1 tambah F2. Okey, dan bila kita tambahkan daya dia, cari jumlah daya dia, okey, arah gerakan kotak ni ke mana? Mestilah dia akan bergerak ke kanan, ikut jumlah daya bagi kedua-dua daya kat sini. Okey, F1 tambah F2 menghala ke kanan. So daya paduan dia pun menghala ke kanan. Okey. Okey. Okey, dua daya selari dan bertentangan arah. Okey. Seorang pelajar tarik ke kanan, seorang pelajar tarik ke kiri. Okey. Okey, kita tengok satu situasi di mana F1 lebih besar daripada F2. Okey, F1 ni pelajar yang tarik tu pelajar yang lebih besar. F2 pelajar yang tarik tu pelajar yang kecil. Okey. Jadi F1 ni daya dia besar. Dia besar, pelajar tu besar, mestilah daya dia besar. So daya besar tolak dengan daya kecil. Okey, F1 tolak F2. Okey, secara logiknya ke mana kotak ni akan bergerak? Okey, dia akan bergerak ke arah daya yang lebih besar. Okey, arah daya paduan. FR ni resultant force, dan dalam bahasa Inggeris R tu mewakili resultant. Okey, simbol dia je lah.
Okey, arah daya paduan sama arah dengan F1 sebab F1 daya lebih besar. Okey, kalau situasi dia F2 lebih besar, okey, F2 tolak F1. Senang saja. F2 tolak F1. Dan arah dia adalah ke kiri. Sebab apa? Sebab F2 lebih besar. Okey, C. Lebih daripada 2 daya selari. Okey, ke kanan ada 2 pelajar tarik. Ke kiri ada 2 pelajar tarik. Okey, jadi kita gabungkan dulu F1 tambah F2. Sebab ke kanan ni ada 2 daya. Ke kiri ada 2 daya. F3 tambah F4. Okey. Sekiranya F1 tambah F2 lebih besar daripada F3 tambah F4. So, macam tadi juga. F1 tambah F2 tolak F3 tambah F4. Okey. Dia macam tadi juga. Yang ni, awak cari dulu jumlah dia berapa sebelah kanan. Lepas tu cari jumlah sebelah kiri sebab dia sama arah. Okey, kemudian tengok yang mana lebih besar. Yang besar tolak dengan yang kecil. Kemudian arah daya paduan sama arah dengan daya yang lebih besar. Tak kiralah F1 tambah F2 ataupun F3 tambah F4. Asalkan dia lebih besar. Okey, tengok contoh ni lebih faham sikit lah. Okey, tengok contoh ni. Tentukan daya paduan badi raja berikut. Okey, satu kotak ditarik dengan 5 Newton dan 7 Newton. So, daya paduan dia jumlahkan saja. Dapat 12 Newton. Jadi, arah dia sama arah dengan 5 dan 7 Newton. Okey. Okey. Selari tapi tak sama. Selari. Okey, selari tak sama arah. Okey, 6 Newton ke kiri, 3 Newton ke kanan. So, tolak yang besar, tolak dengan yang kecil. 3 Newton. Arah dia, dia akan ikut arah daya yang lebih besar. Okey, nak fikir logik pun boleh. Okey, kalau tarik sini kuat, tarik sini lemah, mestilah akan bergerak ke arah daya yang lebih besar. Okey, kalau macam ni, okey, kita tambah dulu. Ke bawah 5 Newton, tambah 5 Newton, 10 Newton. Ke atas 7 tambah 5, 12 Newton. Jadi, atas lebih besar. Jadi, atas ni tolak dengan yang bawah. Okey, 12 tolak dengan 10. So, 2 Newton. 2 Newton bergerak ke atas. Sebab atas lebih besar. Okey, kalau yang ni, ke kiri ada 2 daya. So, kita jumlahkan lah. Ke kiri kita akan dapat 12 Newton. Jadi, 12 tolak dengan 9. Okey, so 3 Newton. Okey, arah dia ke arah daya yang lebih besar lah, ke kiri ni. Okey, ke kiri sebab ke kiri ni 12 Newton. Okey, kita pergi kepada daya yang tidak selari. Okey, untuk menyelesaikan dua daya yang tidak selari, okey, kita akan menggunakan kaedah segi empat selari ataupun kaedah segitiga. Okey, dan kemudian kalau guna kaedah segitiga, okey, ataupun kaedah segi empat selari, kita boleh seterusnya kita menggunakan lukisan berskala ataupun menggunakan rumus trigonometri. Okey, kita tengok contohlah macam mana ni. Kalau baca ayat ni susah sikit nak faham. Okey. Untuk lukis segi empat selari, sekiranya daya tu tidak selari. Okey, banyaknya perkataan selari. Okey, segi empat selari dalam kaedah ini, ekor vektor pertama hendaklah disambungkan dengan ekor vektor kedua. Okey. Okey. Apa maksud ekor tu? Okey. Anak panah kita tadi, anak panah daya. Daya akan ada anak panah, daya ada anak panah. Okey. Anak panah menghala ke arah kepala. Tengok ni, hujung anak panah. Anak panah menghala ke arah kepala dan dekat bawah dia ni adalah ekor. Sama juga untuk daya yang kedua. Anak panah menghala ke arah kepala, sini ekor dia. Okey.
Okey, jadi dua daya ni kita nak gabung. Okey, so Eko berjumpa dengan Eko. Okey, Eko, arah dia kita jangan ubah. Arah ke sini. Okey, so letak kat sini. F1. Ambil daya yang kedua, sambung ke sini. Eko dengan Eko. Jadi, ni dua daya kita. Kemudian lengkapkan segi empat selari. Dengan garisan putus-putus lah. Sebab ni bukan daya kita. Kita cuma menggunakan kaedah segi empat selari. Okey. Kemudian, Eko dengan Eko tadi, sambungkan ke perpenjuru. Okey, sambungkan dengan perpenjuru. Okey, jadi perpenjuru segi empat selari ni, ini merupakan dia punya daya paduan. F1 tambah F2. Okey. Macam mana nak cari nilai dia ni? Kejap lagi cikgu tunjuk. Okey, ini cuma cikgu tunjuk macam mana nak lukis segi empat selari. Okey. Jadi tengah-tengah ni dia punya daya paduan. Okey, kalau nak lukis segitiga, nak menggunakan kaedah segitiga, kepala vektor pertama bertemu Eko. Kepala bertemu dengan Eko. Ni Eko ni, cikgu silap tulis ni. Okey. Ni Eko. Eko, sini kepala ni ni ada typing error ni. Okey, ni Eko, sini kepala. Jadi kepala berjumpa dengan Eko. Tengok kat sini. Sini kepala bagi F1, sini Eko bagi F2. Jadi berjumpa kat situ. Okey. Jadi sisi yang satu lagi ni, ini adalah daya paduan dia. Okey, daya paduan dia F1 tambah F2. Okey, jadi ni kaedah menggunakan segitiga. So terpulanglah yang mana lebih senang. Okey, kita tengok kepada contoh macam mana nak cari. Okey, Rajah menunjukkan satu bongkah kayu ditarik oleh dua daya 5 Newton dan 12 Newton dan berserenjang antara satu sama lain. Tentukan daya paduan dengan menggunakan kaedah segi empat selari, kaedah segitiga. Okey. Biasanya soalan tak adalah nak guna dua-dua kaedah ni. Okey. Cikgu cuma nak tunjuk yang kaedah segitiga saja lebih senang. Okey. 12 Newton dia kata tadi ke atas, 5 Newton ke kiri. So gunakan kaedah, cikgu tunjuk kat sini kaedah segitiga. Okey. Sambung kepala yang 12 Newton, Eko yang 5 Newton. So sambungkan. Jadi disebabkan oleh kedua-dua daya ni serenjang. Okey, serenjang tadi. Okey, serenjang. Sebab dia serenjang, so dia 90 darjah. Kita boleh menggunakan untuk dapatkan daya paduan FR ni, kita boleh menggunakan teorem Pythagoras. Sebab dia serenjang, segi empat tepat. Segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak 90 darjah. Okey, jadi ni hipotenus. FR ni merupakan hipotenus. So kita boleh menggunakan teorem Pythagoras. Punca kuasa 2 bagi hasil tambah 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. So akan dapat 13 Newton. Okey. Okey, jadi daya paduan FR 13 Newton. Okey, sekiranya dia tanya arah. 13 Newton dah ada dah. Okey, arah dia. Okey. Sekiranya ditanya arah, kita menggunakan trigonometri. Theta. Theta setentang dia 5 Newton, opposite 5 Newton, adjacent dia 12 Newton. So opposite, adjacent. Kita guna tangent TOA. TOA. Tangent, opposite over adjacent. Okey, jadi theta ni sama dengan okey, tangent negatif 1. Okey, ni sebab awak tengok baliklah trigonometri macam mana nak kira. Okey, 5/12. So akan dapat 22.62. Jadi sudut theta ni kita akan dapat 22.62. Okey, jadi untuk arah dia, inilah kita ambil yang biru ni.
Okey, arah dia adalah 22.62 dari daya 12 Newton ataupun dari paksi Y. Paksi Y, paksi tegak. Okey, dari paksi Y. Positif. Sebab apa positif? Sebab dia ke kanan ni. Katalah ni paksi Y. Okey, dia ke kanan. Okey, ni daya paduan dia ke kanan dengan sudut 22.62. Okey, ataupun 22.62 darjah dari utara. Okey, utara kan menuju utara kan arah dia atas. Okey, arah dia atas. So, kalau menghala ke sini 22.62 dari utara. Okey, jadi boleh jawablah tiga-tiga cara ni, sama ada dari daya 12 Newton, dari paksi Y positif ataupun dari utara. Okey, itu sekiranya dia tanya arah. Okey. Okey, satu lagi kita kalau tak nak guna teorem Pythagoras, boleh juga guna lukisan berskala. Kalau tak nak guna teorem, boleh guna lukisan berskala. Sekiranya nak guna lukisan berskala, kita kena tentukan dulu skala lukisan kita. Okey, jadi kat sini contoh cikgu bagi 1 cm. Okey, nisbah 2 Newton. Maksudnya tadi kita ada 12 Newton. Jadi bila kita ada 12 Newton, kita cuma lukiskan. Yang ni kena lukis lah. Kena lukis dengan pembaris, pensel. Kalau melibatkan sudut, kena ada protektor. Okey, jadi ke arah atas, kita lukis garis 6 cm. Sebab 6 cm mewakili 12 Newton. Kemudian, ke kiri, sambung. Kepala, sambung dengan ekor dia kat sini. Okay, ke kiri 2.5 cm. Sebab tadi 5 Newton. 2.5 cm darab dengan 2, dapat 5 Newton. Okey, jadi bila kita lukis ni, okay, so sama juga. Sisi yang satu lagi ni akan mewakili daya paduan. Jadi ukur, ambil pembaris. Ukur berapa panjang ni. Guna pembaris lah nak tahu ni. Nak tahu 6.5 ni kena guna pembaris. Ukur garisan ni, kita akan dapat 6.5 cm. Okey, jadi 6.5 cm ni dia mewakili 13 Newton. Darab 2 lah. Sebab refer pada kita punya skala tadi. 1 cm mewakili 2 Newton. Jadi 6.5 cm akan darab dengan 2 sama dengan 13 Newton. Okey. Sudut sama macam tadi. Okey. Sudut sama macam tadi. Okey. Dua vektor yang tidak berserenjang antara satu sama lain. Ni tidak serenjang. Sudut dia 50 darjah kat sini. Okey, rajah menunjukkan sebuah kapal yang ditarik oleh dua bot penunda dengan daya 40 kilonewton dan 60 kilonewton. Kilo ni silap ni. Kilonewton masing-masing. Sudut di antara daya-daya ialah 50 darjah. Tentukan daya paduan. Okey. Sekarang dia tak serenjang. So bila tak serenjang, of course tak boleh guna teorem Pythagoras. Okey. Okey. Kena guna lukisan berskala. Okey, kena guna lukisan berskala. Okey, disebabkan oleh daya dia terlalu besar, 40 Newton, 60 Newton. Takkan kita nak lukis 40 cm dekat buku kita, panjang kan? Okey, jadi kita buat dia punya skala dia 1 cm mewakili 10 kilo Newton. Okey, jadi okey, nilai tak ada kat sini ni. Okey, jadi yang panjang ni, ini adalah 6 cm. Sebab sini mewakili 60 kilo Newton. Okey, cikgu balik kepada slide ni. 60 kilo Newton. 60 kilo Newton. Ke bawah. Okey, tengok dia ke bawah ni. Okey, ni 60 kilo Newton. Awak buat nanti, awak tulislah sini 60. Okey, sorry, 6 cm. 6 cm. Dan yang ni, ini adalah 4 cm. Mewakili 40 kilo Newton. Okey, ni kepala sambung dengan ekor. Okey. Okey, kemudian
lengkapkan segitiga. Lengkapkan segitiga. Okey, dan satu lagi cikgu nak tekankan kat sini, sudut dia sini. Tadi sudut dia adalah 50 darjah. Okey, cikgu pindahkan ni, garis ni pindahkan ke sini. Jadi kalau sini 50, dekat sini 130. Okey, ni cikgu pindahkan ke sini. Okey, cikgu harap nampaklah ni. Ni 130. So ukur tu guna je protektor. Okey, guna protektor. Okey, jadi ambil pembaris, ukur berapa panjang garisan ni. Daya paduan. Okey, berapa panjang garisan ni. Okey, jadi kat sini untuk soalan ni, panjang garisan ni kita akan dapat 9.1. Okey, 9.1. Jadi 9.1 cm darab dengan 10. Sebab 1 cm mewakili 10. Jadi akan dapat 91 kilo Newton. Okey, 91 kilo Newton. Okey. Okey, jadi arah ni tak perlulah. Okey, untuk ni kita tak perlu cari arah lah. Okey, jadi itu saja untuk daya paduan. Okey, cikgu akan bagi latihan. So nanti awak buat latihan and then awak hantar balik ke cikgu. Okey. So sekian saja untuk hari ni. Okey, kita sambung next class. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.